Dalam bab solat berjemaah tadi, fadilat saf yang pertama. Fadilat saf yang pertama ni lah dia, dan saf-saf yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nas ma fi an-nida' was-saff al-awwal thumma lam tajidu illa an yastakhimu alaihi lastahamu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah manusia tahu pahala yang ada pada azan dan berada di saf yang awal, yakni pertama, kemudian mereka tidak berjumpa sesuatu untuk menyelesaikan perebutan tersebut, yakni untuk mendapatkan kedua-duanya melainkan mengundi, sudah pasti mereka akan mengundi. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya dua benda yang Nabi sebut yang selalu orang tinggalkan, iaitulah orang azan dan juga saf yang awal ni. Saf awal ni, banyak orang kita Melayu kita ni, dia terlalu pemurah. Nak kalau hari Jumaat kan, ada yang kosong kat depan tu, dia pelawu orang belakang, mai sini ke depan, depan tu kosong lagi, dia boleh ke depan tapi dia berlawu orang belakang. Maka benda begini dalam bab ibadah, kita kena dulukan diri kita dulu. Dalam bab ibadah, contohnya kita nak sembahyang, waktu dah suntuk kan, kita macam orang perempuan, dia ada telekung satu je. Jadi kawan dia pun nak semayang, tapi dia ada telekung, pakaian dia tak tutup aurat, dia nak semayang, waktu dah sentuh, dia kena utamakan diri dia dulu sebelum orang lain. Sebab tu dia punya. Maka dalam konsep ibadah, kena utamakan diri dulu. Dalam konsep yang lain, konsep ihsan, konsep tentang dunia dan lain, kita lebih wajarnya dahulukan orang lain. Macam contohnya bab makan, tengok orang makan, kita dulukan orang lain makan dulu. Macam tu, itu adab lain. Solat, ibadah yang lain yang khusus untuk kita, yang fardu ain untuk kita, wajib kita utamakan diri kita dulu, ya. Sebab tu dalam bab saf pertama ni, rebut dulu. Kalau Nabi kata, kalaulah orang berebut sampai sanggup cabut undi, nescaya mereka akan undi juga benda tu. Nak undi, hari ni giliran siapa. Begitulah dia, ya. Kelebihan lain, Abu Daud meriwayatkan daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna saffa awal ala misli saffil malaikah walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuh. Dan sesungguhnya saf pertama adalah seperti saf para malaikat. Maknanya apa? Saf pertama ni umpama saf malaikat, jika melihat dekatnya para malaikat kepada Allah dan turunnya rahmat. Maknanya malaikat ni kita tahu makhluk Allah yang rapat, yang menerima, yang dia dekat dengan Allah SWT, dan tempat turunnya rahmat. Maka kalau saf yang pertama ini dikatakan saf para malaikat, bayangkan kalau kita mengambil tempatnya tu, saf tu. Maknanya kedudukan kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah kamu tahu fadilatnya, sudah pasti kamu akan cepat-cepat mendapatkannya. Nabi sebut selalu sebut saf-saf yang awal ini, ya. An-Numan bin Bashir mengatakan, aku telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal saffil awwal awis sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Bila Allah dan para malaikat berselawat ni maksudnya apa? Allah memberi rahmat. Memberi rahmat kepada siapa? Kepada orang yang berada di saf pertama atau saf-saf yang awal. Maknanya dia sampai saf pertama dah kosong, dah penuh, dia ada saf yang kedua, awal lah tu, saf yang ketiga makin kurang sikit, saf yang keempat kurang sikit, sampai yang ke belakang lagi, ya. Hadis riwayat Abu Daud. Maknanya Allah pun dan para malaikat pun berselawat kepada orang-orang yang mengerjakan solat di saf yang pertama. Tuan-tuan, ya, berebut lepas ni. Tapi jangan sampai bertumbuk pula kan. Aku tadi solat maghrib kat sini kan. Kau jangan ambil. Dia tak ada cop macam tu, ya. Tapi dalam bab ilmu, bab adab, kita menuntut ilmu, misal kata kita dah duduk, kawan kita dah duduk kat satu tempat, kemudian dia bangun atas satu hajat, bukan dia balik atas satu hajat, pergi tandas ke, ataupun dia nak jawab telefon ke, maka kita tengok tempat dia kosong, tak boleh kita ambil tempat dia, sedang kita tahu dia nak pergi situ lagi. Ni adab, ya. Tak boleh kita ambil tempat orang yang memang dah dia duduk situ. Tapi kalau dalam bab solat, tak boleh kita cop, ini saf ni, sejadah ni, tempat ni hanya khusus untuk orang ni saja. Melainkan kalau pegawai-pegawai bertugas, tu lain.
Ya, kenapa dia selalu dekat Malaysia ni, rata-rata bukan Malaysia je, mana-mana tempat pun, kat Mekah pun, saf yang depan belakang imam ni dia khususkan pada pegawai-pegawai dia saja, imam-imam dia ataupun bilal-bilal dia. Sebab dibimbangi kalau imam tu salah rukun ke bacaan ke apa, maka kalau yang belakang ni orang yang tak tahu, macam mana dia nak gantikan, macam mana dia nak bantu, nak backup. Sebab tu kita ni sebagai menjaga keutamaan dalam kesempurnaan solat tadi, maka diutamakan orang-orang yang memang ahlinya untuk berada di belakang imam, tapi yang lain tu duduklah. Sebab tu kita kena buat begitu, ya. Bab itu telah kita bincangkan dalam bab saf yang pertama tadi. Kemudian solat berjemaah kita dah bincangkan. Saya nak sentuh bab fadilat sujud. Dalam hadis yang panjang, saya baca terjemahannya daripada Ma'dan bin Abi Talhah Al-Yama'ri. Dia berkata, aku telah berjumpa dengan Sauban Maula, yakni Sauban Maula ni maksudnya hamba yang telah dibebaskan. Dia ni asalnya hamba tapi telah dibebaskan, kepada Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, beritahulah kepadaku satu amal yang boleh aku amalkan dan semoga Allah masukkan aku ke dalam syurga dengan amalan tersebut. Maknanya kata orang ni, dia nak minta satu amalan yang boleh diamalkan, yang mana dengan amalan tersebut kalau dia amal boleh masuk syurga. Apakah amalan dia itu? Ya. Lalu ataupun dia berkata yang lain pula, amalan yang paling dicintai di sisi Allah, apakah amalan tu? Lalu Sauban terdiam. Kemudian aku bertanya kepadanya, dia diam lagi. Kemudian aku bertanya kepadanya untuk kali ketiga, lalu dia menjawab, aku telah bertanya hal tersebut kepada Rasulullah SAW sebelum ni. Maknanya dia pernah tanya Rasulullah. Sayyidina Sauban pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan, yang amalan ini boleh aku buat dan boleh memasukkan aku ke dalam syurga, katanya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah pasti mengangkat satu darjat dengannya dan memadamkan satu kesalahan, yakni dosa dengannya. Ma'dan berkata lagi, kemudian aku telah berjumpa dengan Abu Ad-Darda, lalu aku bertanya kepadanya tentang perkara yang sama. Dia lalu menjawab kepadaku sama seperti apa yang dijawab oleh Sauban kepadaku. Riwayat Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain. Maknanya tuan-tuan, setiap kali kita sujud solat, maka setiap kali itulah dosa kita akan diampunkan. Setiap kali itulah kita akan mendapat satu darjat di sisi Allah Ta'ala, dinaikkan satu darjat, diampunkan satu dosa. Sujud. Lalu kalau kita bincangkan tentang sujud ni tuan-tuan, ya, perempuan, sujud ni ada berapa anggota sujud? Ni dalam bab fiqh pula. Sujud berapa? 7 anggota sujud. Kita kena faham, ya. Ni kalau kita nak sembahyang, pastikan 7 anggota ni betul-betul kena pada sejadah atau petika kita sembahyang tu. Apa dia? Yang pertama, wajah kita. Kalau mazhab Syafi'i cukup dahi je, ya. Makna dahi pun cukup lah. Sebab tu kalau orang sekarang ni pakai mask sembahyang, jangan sampai tertutup pula dahi dia, kan. Kan mask tu besar sangat, tertutup pula dahi. Ataupun dia pakai kopiah tertutup begini. Ni tak boleh, dia tak kena, ya. Dia mesti sujud di tempat yang selain daripada pakaian dia. Maknanya kalau dia sujud, contohnya seorang yang pakai telekung, orang perempuan telekung, jangan sampai dia sujud atas telekung dia. Tak boleh. Dia sujud, kan telekung dia besar ini, sujud atas telekung, itu tak boleh. Dia mesti sujud dekat tempat sembahyang dia tu, ya. Sebab pakaian dia tu bukan tempat sujud. Dia tak dikira sebagai tempat sujud, ya. Wajah dia ataupun dahi dia. Kemudian yang kedua tangan dia. Tangan 2, 3 tangan. Makna tangan ni belah tu, ya. 1, 2, 3. Dia mesti tangan dia ni tak boleh lipat macam ni, tak boleh buat macam ni, kan. Macam ni, kan. Melainkan dia ada sakit, nak macam mana, kan. Macam ni, kan, sembahyang, kan. Macam mana, kan. Yang sempurna begini, mesti begini. Tak boleh terlipat ke ataupun gini ke, sentuh sikit ke, tak boleh, kan. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian apa? Lutut dia. Lutut dia. Lutut ni memang benda kita tak elak lah. Takkan kita nak selak kain kita, nak letakkan lutut ke atas sejadah? Tidaklah. Maka benda ni tak ada mengapa. Lutut kita mesti betul-betul. Dan kelima, keenam, 3, 4, 5 lutut. Dan yang terakhir ialah kaki kita. Mana 7 lah, kan. 2, 4, 6, 7. Yang kaki ni pula, kaki kita ni macam mana nak pastikan kaki kita ni betul-betul kena pada tempat sujud ni?
Iaitulah kerana jangan kita melipatkan kita ke dalam. Tak boleh begini, ya. Masa sujud kaki mesti anak jari kaki tu, apa nama jari kita tu, dia mesti terlipat sikit. Dia tak boleh menegak macam ni, tak boleh ke dalam. Itu tak boleh menyebabkan batal solat kita, sebab anggota sujud tu tak sempurna. Mesti kaki tu terlipat sikit. Sebab itulah, melainkan orang tu tak mampu, sakit. Jangan kita pula tengok orang tu, apa tak sempurna sembahyang ni kan. Dah lah tengok orang tu dah sangka buruk dah, kemudian cerita kat kawan sebelah pula, tengok cara dia sembahyang tak betul tu kan. Patutnya dia tegur lah orang tu kan. Jumpa orang tu, minta maaf nak tanya, tadi awak solat macam ni kaki sebab apa ya? Oh, kaki saya sakit, saya tak boleh lipat macam ni. Tak apalah. Kalau dia kata kenapa tak boleh ke, sabut tak betul tu. Kaki tu bukan apa nama jari, alat jari kita yang uras pertama ni, dia kena lipat. Lipat sikit. Dia kena lipat ya. Kalau saya bagi contoh ya, takut ada yang tak faham. Dia kena lipat. Sujud lipat begini. Kaki dia mesti begini. Tak boleh begini, tak boleh gini. Mesti begini. Itulah cara dia ya. Sebab apa kita kena tekankan bab ni? Sebab solat ni memang amalan harian kita. Jadi kita kena betul-betul kesempurnaan solat ni ya. Sujud, 7 anggota sujud mesti kena atas lantai kita. Dahi ni mesti dekat atas lantai, atas tikar kita ya. Tak boleh atas kain dan sebagainya. Begitu juga kalau orang pakai serban ke telekung, tak boleh letak atas macam tu. Baik, itulah di antara sujud, fadilat sujud. Orang yang sujud ini, maka setiap kali sujud diampunkan satu dosa, diangkat satu darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Kemudian perkara yang ke-11, bacaan ketika i'tidal. I'tidal, benda yang simple je, i'tidal. Allahu liman hamidah. Boleh tak baca? Boleh, diam pun tak apa. Tapi ada bacaan yang disunatkan. An Rifa'ah Ibni Rafi' Al-Zuraqi radhiyallahu qal kunna yawman nusalli wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam min ra'ati qala sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidah qala rajulun wara'ah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih falamma ansaraf qala sallallahu alaihi wasallam manil mutakallim qala ana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu bid'atan wa salasina malakan baitadi runaha ayyuhum yaktubuha awal. Daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu berkata, kami pernah satu hari solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda mengangkatkan kepala baginda daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, Nabi bangun kan. Ketika i'tidal kan, baginda membaca sami Allahu liman hamidah. Apa maksud sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar siapa yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah, Allah dengar siapa yang memujinya. Lalu seorang lelaki di belakang baginda membaca Rabbana walakal hamdu. Maknanya bacaan yang kita biasa, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakatan fih. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian yang sempurna, banyak, baik dan penuh keberkatan padanya. Dia baca. Kemudian ketika selepas solat, baginda bertanya, siapa yang baca bacaan tu tadi? Yakni bacaan yang selepas sami Allahu liman hamidah tadi. Lelaki tersebut menjawab, aku ya Rasulullah. Baginda bersabda, ketika kamu memuji Allah dengan bacaan tadi, aku telah melihat lebih 30 malaikat datang berlumba-lumba. Siapakah antara mereka yang mula-mula sekali mencatat pahalanya? Maknanya kata, malaikat dalam lebih kurang 30 datang berebut-rebut nak catat pahala kebaikan yang banyak sangat, atas sebab orang tadi memuji ketika i'tidal. Sebab tu jangan kita tinggalkan bacaan sunat dalam i'tidal tadi. Memang sunat pun tak baca pun tak apa, tak batal solat kita. Sami Allahu liman hamidah, diam, tak nak baca kan, tak ada masalah. Tapi rugilah
sekurang-kurangnya Rabbana walakal hamdu. Itu pun cukup, yang pendek saja, Rabbana walakal hamdu, ya, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian bagimu ya Allah, kan. Kalau lagi cantik kita tambah sikit lagi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsira, segala puji bagi Allah yang mana dengan sebaik-baik pujian, yang sebanyak-banyak pujian baginya, thayyiban mubarakan fih. Kita tambah sikit lagi, nanti kita boleh rujuk lagi dalam kitab lain, ya. Maknanya malaikat berebut-rebut nak mencatat pahala amalannya tadi. Allahu akbar, berebut, kan. Maknanya bukannya main besar pahala, benda yang sedikit tapi amalannya berlipat kali ganda. Jadi kalau kita fikir macam tu, tuan-tuan, baru solat kita rasa sedap. Maknanya setiap perbuatan kita, bacaan kita ni rasa macam seronok je. Ya Allah, banyaknya pahala. Ya, bagi orang yang berjinak-jinak dalam amalan, dia kena fikir tentang ganjaran pahala, kena, supaya mendatangkan motivasi untuk dia buat. Bagi orang yang dah ahli abid, maknanya memang ahli ibadah, dia dah tahap yang lain. Tahap yang lain tu maksud apa? Dia tak fikir dah ganjaran pahala, dia fikir ketaatan daripada Allah Ta'ala, pengabdian daripada Allah Ta'ala. Itu tahap yang lain. Golongan muqarrabin, orang yang didekatkan diri dia pada Allah Ta'ala, ya. Bagi kita yang baru nak berjinak, nak beramal soleh, nak tambah sembahyang kita sunat lagi, maka kita kena cari apakah ganjaran pahala ni, apakah pahala ni, berapa banyak pahala ni, supaya motivasi supaya kita beribadat tak salah. Itu bukan maksud kita tak ikhlas kerana Allah Ta'ala, tapi sebagai satu galakan untuk kita terus beribadat. Dia kena faham, ya. Konsep kita dalam pengajian ilmu, dia mesti sesuai dengan tahap kita. Macam tu juga kalau misalnya kita bicara tentang budak kecil, misalnya kata ni bab akidah pula. Budak kecil tanya kita, Allah mana? Kan? Allah kat mana? Kalau kita jawabkan Allah wujud tidak bertempat, kan, dia pening kepala, pemikiran dia tak dapat nak hadam, kan. Macam budak-budak 3 tahun 4 tahun, macam mana tu wujud tak bertempat lah. Kita nak bagi contoh pun kadang-kadang susah. Jadi kita kata Allah ada dekat atas, kita bagi perumpamaan sesuai dengan pemikiran dia. Namun bila dia dah cerdik, kita tak boleh katakan Allah wujud, macam contoh Allah ada dekat atas ke. Itu seolah-olah kita menempatkan Allah pula. Ini salah pula dalam konsep akidah. Maknanya sesuai dengan tahap dia boleh kita cakap macam tu. Bila dia dah lebih sikit, Allah tu ada dan dia wujud, cuma tidak bertempat. Kenapa tak bertempat? Sebab dia tidak boleh sama dengan makhluknya. Sifat Allah ni berbeza dengan sifat makhluk. Makhluk mesti kena bertempat, Allah tidak boleh. Tempat tu sendiri ada makhluk, takkan Allah berhajat pada makhluk. Maka benda ini konsep yang lebih luas lagi. Betul, kita kena mengaji. Lagi kita mengaji, punya lagi banyak kita tak tahu, kan. Itulah dia konsep, ya. Baik. Kemudian panduan beramal selepas membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidar, boleh juga membaca selepas itu doa-doa yang lain, ya. Contohnya mil'us samawati wa mil'ul, ini saya tak pernah amalkan, wa mil'ur ardi wa mil uma bainahuma wa mil uma syi'da min syai'in ba'du. Sepenuh-penuh langit bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh-penuh apa yang kau kehendaki daripada sesuatu atau selepas itu. Maknanya doa ni mungkin kita jarang dengar. Tapi doa yang berikutnya yang kita baca dalam hadis tadi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini doa yang biasa kita boleh amalkan. Simple je, kan. Maka itu di antara kelebihan-kelebihan bila i'tibar. Kemudian perkara yang ke-12, fadilat menyebut amin. Ni dalam solat ni, imam dah baca walau dolin amin, kadang kita malah sebut dalam hati je, kadang mulut kita je main amin, kan, tak dengar bunyi. Apa fadilat dia kalau kita sebut amin? Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza amana imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka kamu ucapkanlah amin, kerana sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya sama dengan ucapan amin malaikat, diampunkan dosanya yang telah lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Macam mana kita nak tahu, kan?
Amin para malaikat macam mana kita tahu kan? Kita tak dengar kan? Amin kan? Jadi caranya ialah kita menyamai imam dalam tu. Sampai imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita bagi kita dapat agak bila imam akan sebut amin. Kita kalau boleh biar sama dengan imam. Janganlah kita lama sangat amin. Tu you budak-budak kan. Kita masa kecil-kecil macam tu kan. Ataupun saja panjang amin. Tu lain dah makna dia Jangan amin. Tu pendek sangat ya. Jadi dalam konsep berjemaah, imam dan makmum dia kena sekata, seia sekata. Jangan imam tu laju sangat pula. Waladdallin amin. Kan imam makmum tu kata-kata dia tak boleh. Biarlah dia kena raikan orang belakang juga. Bagi tempo sikit, take nafas. Amin. Amin. 2 harakat cukuplah, tak payah panjang sangat. Amin. Kan? Sampai imam tu. Maka barang siapa yang aminnya sama macam amin para malaikat, diampunkan dosanya telah lalu. Masya-Allah. Rupanya berapa kali kita solat dengan imam, sebab tu pahala solat berjemaah ni banyak. Kalau kita sembahyang sendiri, kita nak amin sendiri kita je. Tapi kalau dengan imam berjemaah, kita ada peluang tu. Peluang dosa kita ni, tanpa kita bertaubat pun Allah boleh ampunkan dosa kita. Misal kata, maknanya kalau bertaubat lagi baik, tapi tanpa bertaubat pun Allah boleh ampunkan dosa kita. Dengan cara kita mengaminkan bacaan Al-Fatihah imam tadi. Amin. Kalau perempuan dia tak bolehlah kuat suara sangat kan. Nak dapat pahala pun, nak ampunkan dosa, suara dia lagi kuat daripada lagi kan. Amin. Mudah-mudahan ampunkanlah dosa aku banyak ni kan. Perempuan tetap kena menjaga batasan suara dia ya. Dan tak boleh menjerit. Baik, itu di antaranya pahala amalan yang sedikit, pahala yang banyak, masya-Allah. Kemudian kelebihan solat fardu yang lain, perkara yang ke-13 ialah solat isyak dan solat subuh berjemaah. Masya-Allah, lepas ni kita buat isyak dan subuh berjemaah. An Uthman ibn Affan radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shalla alayla kullah. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dirikan solat isyak secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat separuh malam. Masya-Allah. Solat sunat maknanya bangun tahajud. Seolah-olah kita bangun tahajud separuh malam. Pahala isyak berjemaah. Kita ni katakanlah bila last kali kita tahajud kan? Bila last? Tak payah jawab tuan-tuan, jawab dalam hati kan. Bila last kita bangun tahajud? Adalah bulan puasa tahun lepas kan. Bisa kata ada kan. Sebab tahun lepas, kenapa tahun lepas? Tahun lepas kita boleh berjemaah lagi, boleh datang surau masjid. Tahun ni tak boleh kan. Semua sembahyang sendiri kat rumah kan. Maknanya kalau setakat macam tu pun kita, sekurang-kurangnya kita boleh dapat pahala tahajud dengan apa? Hadir isyak berjemaah. Masya-Allah. Seolah-olah membangunkan separuh malam. Tak payah bangun pun, tidur je kan, pun dapat pahala tu. Maknanya galakan untuk berjemaah, bukan galakan untuk kita tak payah bangun tahajud. Jam tu tak payahlah. Kau tak bangun tahajud ke? Tak payah, malam tadi dah isyak dah berjemaah. Janganlah sombong macam tu. Usahakan jugalah bangun tahajud. Maknanya hadis ni sebut ialah galakan untuk kita hadir isyak berjemaah. Pahalanya seumpama kita bangun separuh daripada malam. Dan disambung lagi, barang siapa yang dirikan solat subuh secara berjemaah pula, maka seolah-olah dia telah mendirikan solat sunat sepenuh malam. Maknanya kalau dia bangun subuh, masya-Allah, satu malam tu seolah-olah dia bangun, tak tidur-tidur. Ya Allah, siapa yang sanggup satu malam tak tidur-tidur kerana nak bangun solat? Kan kita sendiri tak mampu. Tapi dengan hadir solat subuh berjemaah, masya-Allah, kalaulah manusia menilai ganjaran pahala ni yang Allah bagi ni, tentu penuh masjid surau kita. Tapi kerana tidak ada, kita tak nampak benda tu kan. Sebab itulah kita ni abaikan benda ni ya. Ada ulama juga menyebut, barang siapa yang dirikan solat sunat ba'da isyak 4 rakaat. 4 rakaat mana 2 rakaat lah. Kita biasa solat isyak 2 rakaat je sebelum, kemudian 2 rakaat selepas. Tapi ini 2 rakaat sebelum, sampai isyak tambah lagi 4 rakaat.
maka seolah-olah dia mendapat pahala apa? Pahala ganjaran pahala Lailatul Qadar. Masya Allah, seolah-olah dia dapat pahala Lailatul Qadar. Kita nak jumpa Lailatul Qadar pun tak tahu bila. Kalau dulu kita dimomok kan, malam Lailatul Qadar ni pokok semua bersujud kan. Air sungai berhenti mengalir, beku kan. Kita selalu fikir macam tu, padahal dia disebut dalam Quran pun malam yang tenang, paginya tercerahkan. Bahagialah siapa yang mendirikan solat pada waktu tu, bangun menghidupkan malam tu. Tapi kita mungkin terlepas peluang tu, ataupun kita dapat, kita tak perasan. Tapi sebenarnya selain daripada itu juga, bangun malam Lailatul Qadar tu, kita boleh dengan solat isyak. Isyak 4 rakaat. Solat sunat selepas isyak 4 rakaat. Maka pahalanya menyamai seolah-olah kita mendapat ganjaran Lailatul Qadar. Masya Allah kan, besar pahala dia. Tapi lagi cantik tuan-tuan kan, kita buat solat sunat tu di rumah. Sebagian ulama dia buat solat sunat ni di rumah. Sebab apa? Kefarduan orang lelaki ni dia solat berjemaah di masjid, di surau. Tapi kalau kita berjemaah saja di masjid, di surau, kat rumah kita mungkin tak dapat hidupkan solat, sebab kita ni malas solat kan. Jadi cara nak hidupkan solat di rumah ialah dengan solat sunat. Jadi lepas isyak kita balik rumah, kita sembahyang sunat isyak 4 rakaat. Boleh, tak ada masalah kan. Maknanya kita nak pergi minum dulu ke apa ke kan. Lepas tu balik rumah baru nak solat isyak, solat sunat isyak 4 rakaat. Tak ada masalah, boleh. Dia panjang waktu dia ya. Jangan pula kita tengok kawan tu, wish dia tak nak buat solat sunat isyak 4 rakaat kan. Mengata dia pula, sangka baik dia buat kat rumah. Macam itulah cara dia kan. Tapi kita cakap macam tu, kita buat jugalah ya. Baik ya, inilah di antara kelebihan orang yang isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Allahu Akbar. Kalau manusia tahulah ganjaran ini, tentu dia akan bergebut-gebut. Bukan senang untuk melakukan solat malam atau tahajud bermula daripada selepas isyak tanpa henti. Dia bukan maksud kita bangun sekejap sembahyang 2 rakaat. Tidak, bukan pahala macam tu. Tapi pahala tu dikira ialah selepas solat isyak, tanpa henti kita solat sampailah subuh. Maknanya seolah-olah kita solat sepanjang malam. Itulah ganjaran pahala dia. Tapi kita tak mampu nak buat, tapi Allah ganjarkan dengan pahala subuh dan isyak berjemaah. Setiap malam sehingga tengah malam, sekitar 12 malam, terutama sekali di akhir zaman seperti kita ni memang umat yang kurang beribadat. Bukankah jika ia dapat dilakukan, pahalanya sangat besar sekali? Tentu pahala besar kan. Namun ketahuilah, pahala sebegini akan diperolehi setiap malam oleh seseorang yang mendirikan solat isyak berjemaah setiap malam. Masya Allah. Mungkinkah ada orang yang sanggup melakukan solat malam atau tahajud bermula daripada selepas isyak tanpa henti, 2 rakaat berterusan setiap malam sehingga subuh? Ada tak orang macam tu? Tak pernah henti sembahyang dia, tak pernah henti sampai subuh. Ada ke orang macam tu? Bukankah jika ia dapat dilakukan, pahalanya tentu sangat besar sekali. Besar pahala kan. Namun ketahuilah, pahala sebegini akan diperolehi setiap orang setiap hari oleh orang yang mendirikan solat subuh berjemaah setiap pagi. Masya Allah. Kita fikirkan, aku nak sembahyang subuh besok, jemaah kat surau, kat masjid. Sebab apa? Seolah-olah aku bangun malam tadi, padahal malam tadi aku dah tidur dah kan. Dah tidur nyenyak punya baik kan. Tapi kita hadir solat subuh, seolah-olah kita bangun sepanjang malam. Masya Allah, solat subuh berjemaah ya, di masjid dan di surau. Amalkan. Namun tidaklah mengatakan bahawa tak payahlah kami bangun tahajud lepas ni, lega baca hadis ni kan, lega lah baca hadis ni, tak payah dah bangun tahajud. Maka ini salah anggap ya. Bukan untuk menidakkan solat tahajud, tapi untuk menggalakkan solat berjemaah. Baik, kita berhenti 8.40 kan, insya-Allah ya. Baik. Kemudian kelebihan solat sunat lagi, fadilat solat malam, yakni qiyamul lail. Kita tahu pula tadi fadilat solat subuh isyak berjemaah. Jadi kita fikir baik tak ya bangun tahajud. Kita kena tahu pula apakah fadilat kalau kita bangun tahajud pula. Baru kita dapat galakan. Hadis panjang, kita baca maksud dia. Abdullah bin Salam radhiyallahu berkata, ketika Nabi SAW di Madinah, ramai orang datang menyambut dia.
Dikatakan Rasulullah telah datang. Ini ketika peristiwa hijrah. Nabi datang ke Madinah, ramai orang menyambutnya. Tala'al badru alaina. Dia menyanyi semua, raikan kan. Dikatakan Rasulullah telah datang. Lalu aku hampiri orang ramai yang sedang berkumpul untuk melihat. Ketika nampak wajah baginda, aku tahu sesungguhnya wajah baginda bukanlah wajah orang penipu. Pertama-tama sekali yang aku dengar baginda ucapkan ialah ucapan baginda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambungkanlah tali silaturahim, dan solatlah pada waktu malam ketika orang ramai sedang tidur. Jika kamu melakukannya, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Hadis Ahmad Tirmizi. Maknanya Nabi sampai Madinah, perkara pertama yang Nabi sampaikan pada penduduk Madinah ketika itu ialah, wahai manusia, ya ayuhan nas, sebarkan salam. Sebarkan salam dari kalangan kamu. Jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum, kan? Senyum kat orang, kan? Kita tegur siapalah, ya. Bertegur siapa ni, kita kadang-kadang janganlah kita balas dengan sindiran dan sebagainya. Contohnya nampak kawan kita, jiran kita sidai baju, kan? Sidai baju ke? Kita tanya, kan? Ataupun jiran kita tegur kita, sidai baju ke? Kita pun geram. Taklah, tengah basuh motor, kan? Contoh, kan? Jangan jawab macam tu. Itu maksudnya basa-basi. Bahasa Melayu kita ni basa-basi ni maknanya sekadar nak bertegur siapa, kan? Cuba kalau orang tak tegur, tengok je mesti baju tak tahu je. Kita pun kata sombong, tak tegur langsung. Cakap macam tu pula, kan? Jadi itu adalah cara kita nak berkomunikasi. Memang dah jadi adat uruf kita dah, setempat kita ni. Basuh baju ke? Nak pergi kerja? Dah tahu ni nak pakai baju kerja dah. Nak pergi kerja dah. Bukan nak maknanya kita tak tahu, sekadar nak menegur. Ini budaya kita, ya. Janganlah kita yang menerima soalan-soalan begitu jawab dengan nada-nada yang perli, ataupun mungkin menyebabkan orang tu tak nak tanya lagi dah. Lantaklah kau, kan? Aku tegur, jawab macam tu pula, kan? Ya. Baik. Sebarkan salam. Berilah makan. Yang ni beri makan ni ialah belanja orang makan. Bagi orang makan. Masak lebih sikit, bagi kat jiran sebelah. Masya Allah, kan? Orang yang bagi makan jiran ni kan pahala dia cukup besar, sebab menggembirakan hati jiran. Sedang Nabi sebut barang siapa yang menyakiti hati jiran pun tak dapat cium bau syurga. Ini kan pula orang yang bagi jiran makan, menggembirakan jiran, tentu syurga ganjaran baginya Allah, kan? Saya baru ni jiran saya baru meninggal dunia, jiran sebelah rumah, betul-betul sebelah rumah, opah kita panggil. Setiap, boleh kata, nak kata hampir setiap hari lah, ataupun waktu saya ada lah, mesti dia hantar makan. Dia rajin masak, hantar kuih lah, hantar bubur lah, macam-macam. Kadang-kadang dia balik ke Duri, dia bawa makanan sikit, bagi-bagi, kan? Dia baru meninggal, terasa kehilangan dia. Maka maknanya jiran ni jiran yang baik lah bila kita terasa kehilangan dia, kan? Betul hilang, kan? Padahal tok ketuk pintu, kan? Dah tahu dah, opah datang bagi makan. Maknanya kita nak sampai macam tu orang kenang kita, sampai kita mati dah tak ada dah orang tu, kan? Selalu baik, selalu hantar makanan. Maka benda begini kita perlu amalkan. Sebarkan salam, beri makan, sambungkanlah tali silaturahim. Nabi sebut sambung tali silaturahim, buat baik dengan orang. Kalau kita pernah bergaduh dengan orang, kita cuba baikkan. Tak boleh, tak apalah, kita berusaha sekurang-kurangnya. Dan yang keempat, solatlah pada waktu malam ketika orang ramai sedang tidur. Solat waktu malam ketika orang sedang tidur, Nabi suruh, ya. Jika kamu buat begitu, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Buat 4 perkara ni, insya-Allah masuk syurga. Bagi apa? Bagi salam, bagi orang makan, tak sambung silaturahim, dan yang keempat, bangun tahajud malam. Tadi kita baca hadis ialah orang yang subuh berjemaah, isyak berjemaah, pahalanya seolah-olah bangun sepanjang malam. Maka itu ialah kelebihan untuk orang, ataupun galakan untuk orang hadir berjemaah. Namun dalam hadis yang kita baca ni pula ialah kelebihan orang yang bangun malam. Masya-Allah, bangun malam, ya. Dan wajah Nabi berseri-seri, katanya. Orang yang bangun tahajud ni wajahnya berseri-seri. Nak dapat seri wajah, antaranya ialah bangun malam. Masya Allah, ya. Beberapa kisah orang soleh yang mulai. Sa'id bin Al-Musayyib, seorang penghulu tabi'in, mendirikan solat subuh selama 50 tahun dengan wuduk solat isyak, dan dia selalu berpuasa. Allah Akbar. Macam mana tu? 50 tahun
dia solat subuh dengan wuduk solat isyak. Maknanya dia tak tidur malam, dia buat amal ibadah saja kan. Kita mungkin tak dapat kot. Kalau dapat pun bangun sepanjang malam, kurang-kurangnya terkentut kan, batal dah kan. Macam mana dia boleh tahan tu kan? Masya Allah, orang macam ni jaga makan, jaga perut dan sebagainya. Kemudian seorang hamba yang soleh, Abdul Aziz bin Abi Rawat, seorang faqih muhadis di Masjidil Haram, menghamparkan tilam untuk tidur pada waktu malam. Dia kemudiannya meletakkan tangannya di atas katil sambil memegang tilam, lalu berkata, alangkah lembutnya engkau wahai tilam, akan tetapi tilam di syurga lebih lembut daripadamu. Kemudian dia bangun untuk mendirikan solat. Allah, boleh ke kita kan? Tilam kat rumah tu kita pegang, lembutnya engkau tilam kan, tapi tilam kat syurga lagi baik daripada engkau. Dah aku bangun sembahyang. Tak ya tuan-tuan kan, kalau dah mengantuk tak ada tilam pun kita dah baring kan. Maknanya kita ni mungkin bukan tuan-tuan lah, saya lah kan tak mampu memang macam tu nampak tilam dah ngantuk sangat, memang akan tidur, tak kisahlah macam mana pun keadaannya. Tapi itulah antara orang-orang yang sangat menjaga waktu malam dia. Kemudian Muammar berkata, Sulaiman At-Tamimi solat di sebelahku pada bahagian terakhir solat isyak. Aku mendengar dia baca Tabarakallazi biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, surah Al-Mulk. Maka maha berkat Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah dia maha kuasa atas setiap sesuatu, ya. Sehinggalah sampai kepada ayat yang ke-27. Kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang kafir itu. Dia berulang-ulang membaca ayat tersebut sehinggalah jemaah masjid semakin berkurangan dan akhirnya semua balik, kata dia, ya. Aku juga balik ke rumahku. Ketika aku pergi semula ke masjid untuk azan subuh, Sulaiman At-Tamimi masih lagi berada di tempatnya seperti ketika aku meninggalkannya pada malam tadi. Ketika itu dia masih berdiri dan mengulang-ulang bacaan ayat yang dibacanya tadi. Ini satu orang yang mana dia tak dapat nak lupakan ayat tu sampai subuh. Bayangkan dia sembahyang solat di sebelahku pada bahagian terakhir solat isyak. Aku dengar dia baca ayat tu. Dia sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat dia baca surah Al-Mulk sampai ayat 27. Dia ulang lagi sebab dia sedih ke ayat tu. Sampai subuh ayat tu lagi diulang. Allahu Akbar. Kita pun dah pitam dah tuan-tuan. Semayang sunat tarawih pun 8 rakaat pun dah menggigil kan. Ini kan pula solat sepanjang malam, masya-Allah kan. Bukan tahap kita lah, ya. Baik, kita sambung sikit lagi. Isteri Masruq bin Al-Jada' berkata, demi Allah, tidaklah Masruq bangun malam daripada malam-malam yang ada, melainkan betisnya akan bengkak kerana lama berdiri qiyamul lail. Jika dia berdiri lama dan rasa penat, dia akan qiyamul lail dengan cara duduk. Dia tidak pernah tinggalkan solat. Apabila telah selesai menunaikan solat, dia akan pergi ke tempat tidurnya seperti seekor unta pergi ke kandangnya. Dia solat sampai bengkak kaki dia. Macam Rasulullah, kita tahulah Rasulullah tentulah manusia agung. Ini manusia biasa yang solat sampai bengkak kakinya kerana berdiri qiyamul lail, sampai dia penat baru dia duduk, dan dia tak pernah tinggalkan solat malam dia, ya. Lepas selesai solat barulah dia pergi tempat tidurnya. Tuan-tuan, ya, kita bengkak juga kaki kan. Bengkak apa? Sebab kena apa, kata apa? Mengkarung apa? Gahut ke apa kan, tengah malam. Aduh kan, kena kaki melipat pula kan. Krem tu kan, yang kata apa, mengkarung apa tu kan? Sebab kena kipas sejuk sangat, bangun juga bengkak juga kan, bangun malam, tapi dah surut tidur balik kan. Itulah kita kan, Masya Allah. Tapi dia sampai bengkak kaki kerana ibadat. Sebab apa mereka bangun sangat? Pada dua alim, sebab ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan pada mereka. Dan yang kelima, As-Sari As-Sakti, jika waktu malam datang, dia akan bangun dan solat sehingga mendorongnya untuk menangis pada malam pertama. Dia kemudian menangis lagi dan menangis lagi. Apabila rasa letih, dia semakin kuat menangis. Maknanya menangis, barang siapa yang menangis keluarkan air matanya kerana takutkan azab Allah, maka terpadamlah api neraka untuknya. Air mata kita kan. Bila kali terakhir kita menangis? Menangis sebab mak kita meninggal, ayah kita meninggal, itu biasalah kesedihan. Tapi bila kita menangis kerana takutkan azab Allah, bila last kita? Tanya balik diri kita. Tak boleh lah, entahlah, air mata ni tak keluar lah. Memang hati ni dah kering betul kan. Cuba paksa macam mana?
teran lah kan, biar menangis. Kita tengah doa tu biar menangis, paksa diri kan. Tak boleh juga ambil air mu titik, tak mana usaha jugalah kan nak menangis kan, letak air mu kat mata kan. Maknanya mudah-mudahan ada jugalah usaha kita untuk menangis, ya. Setitis air mata tu yang menakin sekadar takutkan azab Allah boleh padamkan api neraka yang membesar membakar kita. Masya Allah, tabarakallah. Cukup 5 perkara tu kita kongsikan untuk bab ini. Dia ada banyak lagi cerita dia ni, ya, tapi kita tangguh dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita lagi untuk kita bertemu dan menyambung pengajian kita dalam kitab amalan yang sedikit tapi pahala yang berganda ni. Masya Allah, ya. Wallahu a'lam bisawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.